Nama saya Bong Ken Yung dan saya akan menerangkan apakah itu bayi tabung uji. Persenyawaan in vitro atau bayi tabung uji merupakan satu teknologi bantuan reproduktif bagi membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Proses ini melibatkan persenyawaan ovum oleh sperma di luar badan manusia selepas teknik bantuan reproduktif yang lain telah menemui kegagalan. Kajian mengenai persenyawaan in vitro telah bermula sejak tahun 1909 lagi. Namun, hanya pada tahun 1965, seorang saintis dari British, Robert Edward, telah berjaya mensenyawakan ovum melalui teknik in vitro ini dengan kerjasama Howard dan Georgina Jones yang bekerja di dalam bidang IVF di Amerika. Bagi membolehkan persenyawaan in vitro ke atas manusia dilakukan, Edward telah bekerjasama dengan pakar sakit puan di Oldham, England, Patrick Steptoe. Steptoe telah memperkenalkan teknik pembedahan laparoskopik di abdomen bagi membolehkan pengambilan ovum dilakukan. Pada tahun 1975, Edward dan Steptoe telah berjaya menghasilkan kehamilan luar rahim melalui teknik IVF dan telah mengalami keguguran. Kemudian, pada tahun 1977, seorang pesakit Steptoe bernama Leslie Brown yang mengalami masalah kegagalan tiub fallopian telah menjalani pembedahan untuk mengambil ovum atau oosit. Ovum yang telah disenyawakan berkembang menjadi 8 sel embrio dan dimasukkan semula ke dalam rahim Leslie selepas 2 hari persenyawaan. Pada Disember 1977, Leslie telah disahkan hamil melalui pemindahan ovum yang telah disenyawakan melalui kaedah in vitro tersebut. Bayi tabung uji yang pertama ini mencipta sejarah apabila dilahirkan pada tahun 1978 dan diberi nama Lois Joy Brown. Salam sejahtera. Nama saya Angkaan. Saya akan menerangkan keperluan bayi tabung uji oleh masyarakat kita. Kenapa teknologi bayi tabung uji ini diperlukan? Pada zaman ini, kadar kesuburan semakin menurun dari setahun ke setahun. Menurut laporan Vital Statistics Malaysia, bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 telah menurun 6.7% berbanding dengan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2020. Ketidaksuburan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan kadar kesuburan ini. Ramai orang muda pada zaman ini memilih untuk berkahwin lewat disebabkan tiada calon sesuai atau faktor kewangan. Tetapi mengikut peningkatan umur seseorang wanita, bilangan dan kualiti ovum yang dihasilkan akan menurun. Ini akan menjejaskan kadar kejayaan mengandung. Selain itu, masalah seperti ovary polycystic, tiub fallopian tersekat, serta endometriosis juga mengakibatkan ketidaksuburan. Samping itu, masalah berkaitan lelaki juga menjadi punca utama dalam 20% masalah kesuburan. Contohnya, masalah sperma yang tidak normal. Faktor yang boleh mempengaruhi parameter sperma termasuklah merokok, masalah kegemukan, amalan gaya hidup yang kurang sihat, masalah persekitaran yang boleh memudaratkan, pengambilan darah dan ubat tertentu. Namun, ia juga boleh dikaitkan dengan masalah yang lain seperti masalah fungsi ereksi dan ejakulasi pramata. Dengan bantuan teknologi bayi tabung uji, pasangan-pasangan yang mengalami masalah di atas berpeluang untuk mendapat anak. Jadi, teknologi ini amat diperlukan oleh masyarakat kita. Saya bin Nazarudin dan saya akan memperterangkan bayi tabung uji daripada segi Islam. Dari perspektif Islam, mengikut muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan, sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat. Oleh itu,
bayi yang telah dilahirkan dari kaedah bayi tabung uji dari pasangan suami isteri yang sah itu boleh menjadi wali. Isu-isu yang membuat satu perkara itu boleh menjadi haram ialah: yang pertama, haram sekiranya ovum dan sperma yang digabungkan bukannya dari pasangan suami dan isteri yang sah. Ini telah dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir penyiraman air spermanya pada tanaman orang lain, iaitu vagina isteri orang lain, daripada riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang kedua, sperma suami dan ovum isteri yang disambungkan melalui kaedah IVF, kemudian embrio ditumpangkan kepada wanita lain, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, diharamkan bagi seorang balu menggunakan air mani suami yang telah meninggal dunia bagi tujuan menghasilkan bayi tabung uji ini kerana hubungan perkahwinan sudah tamat apabila suami meninggal dunia. Yang terakhir, melakukan kaedah pemilihan jantina. Tindakan ini dikira telah mencampuri urusan Allah SWT dan tidak menerima takdir. Oleh itu, ianya haram untuk dilaksanakan. Selamat pagi, nama saya Gu Seng Huang. Tajuk saya hari ini ialah proses bayi tabung uji. Proses bayi tabung dari awal sampai akhir hanya berbeza di cara bagaimana sel telur dibuahi. Sel telur yang diambil dari calon ibu setelah dibuahi akan dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk menciptakan kehamilan. Secara medis, prosedur bayi tabung disebut juga dengan in vitro fertilization. Bayi tabung merupakan salah satu prosedur yang cukup efektif untuk menciptakan kehamilan pada pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas. Proses bayi tabung. Calon ibu diberikan suntikan hormon untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, ibu akan diberikan ubat-ubatan untuk membantu mematangkan sel telur dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, ibu akan mengikut tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah. Apabila sel telur di tubuh ovary sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sepanjang 3 sehingga 60 minit. Seterusnya, sel telur akan ditemukan dengan sperm. Pengambilan sel telur dan sperm biasanya akan diambil pada hari yang sama. Proses pembuahan ini mengambil masa selama 16 sehingga 20 jam. Di samping itu, sel telur akan dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3 atau 5 hari. Saat embrio dianggap cukup matang akan dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan tabung penyalur. Biasanya lebih dari satu embrio yang ditransfer untuk memperbesarkan kemungkinan hamil. Setelah 2 minggu transfer embrio, ibu akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan terjadi, proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Nama saya Jagatiswaran. Hari ini saya akan membentangkan tentang manfaat bayi tabung uji. Manfaat bayi tabung uji ialah meningkatkan peluang anda untuk mendapat bayi yang sihat. Pemeriksaan genetik ialah teknologi berkuasa yang membantu memastikan bayi anda dilahir sihat. Dengan menggunakan pemeriksaan genetik dipanggil ujian genetik plantasi, anda boleh memastikan janin yang digunakan semasa IVF bebas daripada penanda genetik diketuai. Ini boleh dikaitkan dengan keadaan perubatan yang mengancam nyawa seperti cystic fibrosis, Down syndrome, anemia sel sabit dan penyakit Tay-Sachs. Yang kedua, mengurangkan peluang anda untuk keguguran bayi. Penyebab keguguran yang paling biasa ialah kelainan genetik yang menyebabkan badan menamakan kehamilan secara semula jadi.
Dengan menggunakan PGT untuk menentukan daya maju genetik embrio lebih awal daripada masa, ibu mempunyai peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kehamilan yang sihat dan mengandung bayi jangka penuh. Ketiga ialah meningkatkan peluang konsepsi. Terdapat banyak faktor yang boleh menjejaskan keupayaan anda untuk hamil tanpa teknologi pembiakan berbantu. Sebagai contoh, apabila wanita semakin meningkat, kualiti dan kuantiti telurnya menurun bersama-sama dengan peluang untuk hamil melalui konsep semula jadi. Oleh kerana itu, IVF ialah proses yang sangat terkawal yang melibatkan pemeliharaan dan penggunaan hanya telur yang paling berdaya maju. Rawatan ini secara mendadak boleh meningkatkan peluang wanita untuk hamil mulai usia 20 tahun. Salam sejahtera, nama saya Satis. Saya akan menerangkan tentang keburukan bayi tabung uji. Walaupun penggunaan IVF telah berjaya melahirkan beribu-ribu bayi di seluruh dunia, IVF juga mungkin akan meningkatkan risiko sesetengah komplikasi. Antara keburukan IVF adalah peningkatan risiko kehamilan di luar rahim yang boleh menyebabkan pendarahan yang mengancam nyawa dan memerlukan rawatan perubahan dengan segera. Kehamilan luar rahim biasanya berlaku apabila embrio melekat dalam tube falopio atau dalam ruang abdomen. Hal ini lebih berkemungkinan jika pasangan wanita pernah mengalami masalah yang melibatkan tube falopio. Anda juga akan mengalami beberapa kesan sampingan yang disebabkan oleh ubat-ubat kesuburan. Kesan sampingan biasanya ringan sahaja seperti sakit kepala, rasa pening dan panas badan. Klinik rawatan kesuburan akan memantau situasi anda dengan teliti untuk mengesan sebarang tanda-tanda sindrom hiperstimulasi ovary yang akan mengganggu kitaran rawatan anda. Selain itu, anda juga akan mengalami risiko melahirkan bayi dengan kecacatan jika anda hamil melalui kaedah IVF. Walau bagaimanapun, masalah ini jarang berlaku dan risiko bayi dilahir dengan kecacatan akibat daripada rawatan IVF adalah amat rendah. Oleh itu, banyak kajian masih diperlukan untuk mengenali pasti kaitan rawatan kesuburan dengan kecacatan semasa lahir.